Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar semua? Nama saya Izzy Ismail. Hari ini kita tukar sedikit format. Kami bersiaran daripada luar sekarang ni. Saya dan isteri sedang membawa anak-anak kami bercuti. Saya berada di kaki satu gunung di satu tempat di utara bukan Tokyo, di utara Jepun. Kami sedang berkemping sekarang. Lebih kurang suasana di sekitaran kami. Okey, hari ini kita freestyle ya. Saya masih berhutang 2S lagi dalam amalan 5S, iaitu Sheetscape dan juga S yang terakhir lah. Hari ini saya nak cover S yang keempat, Sheetscape ataupun bahasa Melayu dia seragam, ataupun dalam bahasa Inggeris standardization. Saya cuba cover apa itu standardization, kenapa kita perlukan standardization, dan saya akan bagikan beberapa contoh penggunaan standardization. Baik, dari segi bahasa, standardization berasal daripada kata akar standardize. Standardize itu sendiri datang daripada kata asal standard. Baik, apakah itu standard? Standard kalau dalam bahasa Melayu, piawai. Masih lagi ke kita ada orang gunakan perkataan piawai ni. Basically standard ni segala-galanya sebenarnya. Dia adalah rules ataupun peraturan ataupun guideline untuk kita lakukan suatu perkara. Sebagai contoh, kita ambil apa jenis barang sekalipun, standard barang tu punya dimension, berapa ukuran dia, panjang, tinggi, lebar, tebal. Dimension tu salah satu standard. Apakah dia punya permukaan, roughness dia, itu pun standard. Apakah material yang digunakan, itu juga standard. Apakah warna pada barang tersebut, itu juga standard. Dan kemudian bila kita nak buat, apakah proses-proses yang terlibat untuk membuat sesuatu barang tu, itu juga standard. Apakah proses-proses yang terlibat, apakah parameter setting bila kita nak set up mesin, kemudian bila kita nak buat packaging, apakah dia punya specification. Segala-gala itu semua adalah standard. Dan standardization tu pula adalah standardization itu pula adalah proses untuk mewujudkan standard. Ataupun kalau dah memang sedia ada standard yang dah memang sedia ada, kita upgradekan kita punya standard tu, itu adalah satu proses standardization. Kalau dari segi tu, kalau kita cakap seragam tu, macam secara peribadi saya rasa macam kurang sesuai lah. Piawai tu mungkin tepat. Jadi bila kita nak wujudkan satu proses untuk mewujudkan standard tu, dan kita panggil standardization. Baik, kenapa kita pentingkan standardization ni? Sebab yang pertama, kita perlu ada satu common practice. Kalau dalam satu organisation, kita ada ramai individu, masing-masing buat kerja cara mereka sendiri. Jadi kita tak boleh nak mencapai satu, kita tak boleh mencapai sasaran, matlamat, objektif yang sama lah. Kalau masing-masing ada cara kerja sendiri, satu yang si A ni buat cara ni, yang si B buat cara tu, jadi kita tak dapat hasil yang sama. Yang kedua, common practice. Dan yang kedua, biasanya kita promote best practice. Jadi dalam ramai-ramai tu akan ada satu individu ni, dia punya cara tu adalah yang terbaik. Jadi kita ambil cara yang terbaik ni, kita jadikan dia sebagai common practice. Dan biasanya kalau cara terbaik ni, best practice tu dia akan promote, sebabkan kita demonstrate kan, kita dah cara tu bukannya cara teori, kita demonstrate, kita uji, kita yakin benda tu yang terbaik, jadi kita jadikan dia common practice. Jadi biasanya kita dah uji dan kita pastikan dia punya keselamatan, safety, dan biasanya cara kerja tu nanti dia akan yalah, sebab dia terbaik, dia akan berikan hasil yang maksimum lah, efficient, dan pasti kita akan dapat kualiti yang terbaik dari segi produk dan juga perkhidmatan. Okey, best practice, common practice. Yang ketiga,
standardization ni penting sebab bila kita buat suatu penambahbaikan, contohnya improvement. Kalau dalam tadi tu kita cakap pasal best practice, kalau kita tak standardizekan dia, minggu depan, bulan depan, 6 bulan akan datang, silap hari bulan, kita akan action tu nanti akan dilupakan, kita tak akan buat. Biasanya organisasi yang gagal untuk mengekalkan improvement yang dilakukan adalah sebab kerana mereka tidak standardizekan. Jadi bila kita standardizekan tu, dia akan stick. Jadi improvement yang kita buat tu dia akan stick. Dia tidak akan hilang, dia tidak akan dilupakan. Yang keempat, kelebihan standardization, ikut kata pengasas ataupun arkitek kepada Toyota Production System, iaitu Taiichi Ohno. Dia kata kalau kita tak ada standard, kalau kita tidak ada standard, kita tidak akan boleh ada improvement. Kerana apa? Sebab standard ni adalah baseline. Bila kita nak ukur kita punya pencapaian ataupun kita nak ukur kita punya improvement, kita kena ada satu baseline. Gap di antara baseline dan juga dekat mana kita sekarang itu adalah itu yang menandakan kita punya pencapaian ataupun kita punya improvement. Jadi baseline itu adalah standard. Kalau kita tidak ada standard, kita kena wujudkan standard dulu, baru boleh kita ukur berapakah dia punya pencapaian ataupun dia punya improvement. Yang kelima, apa lagi? Yang kelima ni dia akan lebih kepada respect for people lah. Jadi dia akan promote kalau satu-satu individu tu ada satu-satu cara yang terbaik. Jadi kita akan angkat action yang dicadangkan tu, kita akan jadikan dia sebagai common practice. Biasanya ini lebih kepada dia menghargai dia punya manpower tu punya genius lah. Jadi dia respect for people. Okey, itu antara kelebihan standardization. Contoh-contoh standardization, 2 tahun kebelakangan ni kita selalu dengar perkataan SOP, 3-letter word yang bermaksud Standard Operating Procedure. Ini adalah kerana ialah untuk kita handle perkara-perkara yang melibatkan COVID-19 ni. KKM dah meletakkan satu standard, cara-cara yang terbaik macam mana kita nak handle pesakit ataupun kalau kita pergi detail, SOP yang general adalah seperti itulah: pemakaian pelitup muka, social distancing, sanitizing. Dan kalau kita pergi lebih detail, ada juga SOP yang menceritakan tentang pengurusan pesakit COVID contohnya, ataupun pengurusan jenazah pesakit COVID contohnya. Jadi dia ada dia punya tata cara macam mana dia nak lakukan satu-satu prosedur tu yang telah ditetapkan oleh KKM contohnya. Selain daripada tu, working instruction. Jadi kita nak make sure semua pekerja tu melakukan satu perkara yang sama dan menghasilkan satu hasil yang sama. Jadi dia ada step dia, ada prosedur dia yang kita kena lalu supaya semua tu akan buat satu prosedur yang sama. Selain daripada tu, check sheet contohnya. Check sheet, macam saya pergi camping ni, wife saya ada macam-macam check sheet. Jadi sama ada saya ataupun anak-anak saya yang buat, kalau kita lalu, kita follow all the check sheet punya item, kita tidak akan ada missing lah dekat mana-mana. Selain daripada tu, user manual contohnya. Dia nak make sure user tahulah macam mana penggunaan satu-satu device contohnya. Dan banyak lagi lah contoh-contoh standardization yang diamalkan sekarang ni. Okey, nanti kan saya nak cuba tunjuk beberapa amalan standardization yang ada dekat dalam camping site ni.